Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahirrabbilazim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi qalat silati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita menyambung kembali bacaan hadis Syama'il Muhammadiyah susunan Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Untuk bacaan hadis yang dianjurkan oleh Penakarat Studio, kita telah selesai 7 bab daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, dan insyaAllah pada petang ini kita akan sama-samalah masuk pada bab yang ke-8 yang menerangkan berkenaan dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Ma jaa fi libasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini memuatkan hadis-hadis berkenaan ataupun hadis-hadis yang menceritakan tentang pakaian yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama ia merangkumi jenis pakaian, warna dan sebagainya. Okay, kita masuk pada hadis yang ke-54. Hadis yang ke-54 yang tajuknya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai qamis. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisu. Maksudnya diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menceritakan pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah al-qamis, ataupun baju. Jadinya qamis yang dimaksudkan di dalam hadis di atas ini merujuk kepada bukanlah dia merujuk kepada baju yang seperti mana kita pada hari inilah, baju yang hanya ada sekadar di bahagian ada bukaan di leher dan di lengan, dan baju itu hanya sampai di tutup bahagian badan saja, bahagian atas badan saja. Bukan dimaksudkan dengan baju seperti itulah. Qamis ni bukan seperti mana baju yang ada pada zaman sekarang, tapi qamis ini kalau mengikut pengertian daripada salafus soleh, ulama salafus soleh yang terdahulu, ia bermaksud pakaian berjahit yang mempunyai dua lengan dan belahan leher, yakni belahan yang dibuat untuk memasukkan kepala dan leher. Jadinya qamis ni apa yang difahami oleh ulama salafus soleh terdahulu, dia kata qamis ni dia ada dua ni lah, dua lengan macam baju biasa, dia ada dua lengan dengan panjang, dan ada belahan leher. Dan qamis ini dia panjangnya hingga ke buku lali dan dipakai dan di bawah pakaian lain. Dia qamis ni senang cakap, dalam bahasa mudah sekarang ini diumpamakan seperti jubah yang kita pakai sekarang lah, jubah. Itu hampir samalah dengan qamis yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun qamis yang dipakai oleh Nabi ini dia tidaklah sehingga ke buku lali, tapi qamis yang Nabi pakai ianya hanya setakat di pertengahan betis sahajalah. Itu sebab Nabi tak pakai pakaian yang sehingga ke buku lali, tapi Nabi SAW hanya pakai pakaian yang singkat lah. Singkat, dia punya takat panjangnya itu sampai setengah
betis sahaja. Jadinya itulah nak dimudahkan faham adalah komis ini diumpamakanlah seperti jubah yang kita nampak pada waktu sekarang lah, pada hari ini. Itu dia gambaran sajalah. Sebetul-betulnya komis itu bagaimana, wallahu alam, tidak diketahui lah. Tapi gambaran yang boleh saya berikan ataupun gambaran yang lebih mudah untuk kita faham adalah jubah yang dipakai oleh orang sekarang lah. Dan Nabi SAW itu dia punya komisnya itu sehingga pertengahan betis, bukannya sampai ke buku ladi. Itu jadinya pengajaran daripada hadis yang kita bacakan ini, yakni galakkan memakai al-qamis, baju labuh, kerana ini ialah pakaian yang paling disukai oleh Nabi SAW. Dan menurut ulama, Nabi SAW menyukai komis kerana lebih kemas untuk menutup badan berbanding selendang ataupun al-rida dan kain sarung al-izar. Yang kedua-duanya perlu diikat dan dijerut, berbeza dengan komis yang tidak perlu diikat atau dijerut lagi. Selain itu, komis ni jugalah lebih murah, lebih ringan dan pemakaiannya kelihatan lebih merendah diri. Komis ni ataupun jubah ni dia lebih simple lah, lebih mudah digayakan, lebih senang berbanding dengan dipakai selendang ataupun kain di atas badan dan juga kain sarung lah. Itu sebab nak kena ikat kan, nak bagi contoh, pakai kain pelikat nak kena ikat, ataupun kain sarung nak kena ikat, ataupun pakai rida tu nak dibalutkan dekat dengan badan, itu dia agak sukar untuk dipakai. Namun Nabi SAW ni lebih gemar untuk memakai al-qamis. Itulah qamis ni macam kita sebutkan tadi, lebih kurang seperti jubah pada zaman sekarang. Itu untuk hadis yang ke-54 berkenaan dengan Nabi SAW memakai qamis. Seterusnya hadis yang ke-55, lengan baju Nabi SAW. An Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ruzghi. Diriwayatkan daripada Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau menceritakan lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu labuh hingga ke pergelangan tangan baginda. Lengan baju Nabi itu labuh sehingga ke pergelangan tangan baginda. Lengan panjang lah maksudnya. Jadinya kalimah al-ruzghi ini dalam hadis di atas bermaksud sendi yang menghubungkan bahagian tapak tangan dengan lengan, sendi. Jadi kalimah ini diterjemahkan sebagai pergelangan tangan. Ada sendilah, sendi sini antara tapak tangan dan juga lengan. Lengan ini sendilah, pergelangan tangan. Nah, hadis di atas ini menceritakan bahawa lengan baju Nabi SAW hanya setakat pergelangan tangan. Namun terdapat hadis lain yang menceritakan lengan baju Nabi SAW labuh hingga selari dengan jari-jarinya, iaitu hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadis yang dimuatkan ataupun diletakkan oleh Imam At-Tirmizi ini, hadis ini dia mengatakan bahawa lengan baju Nabi SAW itu hanya setakat pergelangan tangan saja. Tapi ada hadis lain daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lengan baju Nabi SAW itu sehingga selari dengan jari-jari Nabi SAW. Sini sehingga dengan jari-jari Nabi SAW. Jadi panjanglah, labuhlah lengan baju tu. Tapi kalau mengikut hadis yang dibawakan oleh Asma binti Yazid ni, sehingga pergelangan tangan sahaja. Jadinya berkemungkinan Nabi SAW mempunyai dua komis ataupun baju, iaitu satu komis lengannya setakat pergelangan tangan saja, dan satu lagi lengannya labuh hingga ke jari-jari baginda Nabi SAW. So berkemungkinan Nabi SAW ini ada dua pakaian, yang di mana lengan baju pakaian pertama tu mungkin sampai pergelangan tangan saja, dan yang kedua tu mungkin labuh sedikit sehingga mencecahlah
hingga ke jari Nabi SAW. Ini pengajaran daripada hadis yang kita bacakan ini. Hadis di atas ini menunjukkan bahawa sunnah memakai baju berlengan panjang, namun lengannya tidaklah melebihi pergelangan tangan atau melebihi panjang tangan. Jadi sunnah bagi orang lelaki khususnya. Bagi orang perempuan tu memang kenalah lengan panjang baju. Tapi bagi orang lelaki sunnah untuk memakai baju yang berlengan panjang. Dan memang disyorkanlah oleh guru-guru kami pun, antaranya Syekh Zainal Asri, Ustaz Mukti, mereka ni memang galakkan masyarakat lah untuk memakai pakaian berlengan panjang. Itu kalau Ustaz Mukti tu dia ada ni, dia mudir Darsa Al-Usta, rumah ngaji Darsa tu. Dia kalau buat baju-baju t-shirt untuk ni rumah pengajian ni, rumah darsa tu, rumah ngaji darsa tu, memang kebanyakannya semua lengan panjang. Tak ada lengan pendek lah, kebanyakannya memang semua lengan panjang lah yang dibuat. Jadinya itulah, baju lengan panjang ni sebenarnya adalah kalau kita pakai baju lengan panjang, kita mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Dan insyaAllah hadis yang kita bacakan tadi itu hadis yang terakhir lah untuk petang ini. Dan insyaAllah kita akan sambunglah pada hari esok insyaAllah. Kita baca 2 hadis sajalah untuk petang ni. Hadis yang ke-54, yakni berkenaan dengan Nabi SAW ini memakai pakaian qamis, ataupun zaman moden dipanggil dengan pakaian jubah lah. Dekat negara kita dipanggil jubah. Dan hadis yang ke-55 ceritakan tentang lengan baju Nabi SAW, di mana hadis daripada riwayat daripada Asma' binti Yazid mengatakan bahawa Nabi SAW itu lengan bajunya sehingga ke pergelangan tangan. Itulah antara yang kita boleh kongsikan pada petang ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita bertemu pada hari esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang join live pada petang ini.